sebarang pertanyaan, boleh raise your hand. Saya cakap tadi, mana-mana awak pergi aircon pun, dia ada 4 basic utama. Compressor, condenser, evaporator dan juga expansion valve. Macam yang belah kanan, yang merah tu outdoor lah. Yang keluar. Yang biru tu indoor. Okay. Alright, next. Ni kita ada echo split unit bagi wall mount. Sebab dia, macam saya cakap tadi, dia punya horsepower dia antara 1 hingga 5 horsepower. Yang kedua, kita ada air cool package unit. Kita gunakan dia punya horsepower dia antara 5 hingga 150. Tapi awak janganlah, sabar-sabar. Tapi awak janganlah pakai air cool package ni kat dalam bilik. Mau beku rumah awak nanti. So awak kena pandai applykan benda ni dekat sesuatu tempat. Okay, ni adalah VRF. VRF ni stand for variable refrigerant flow. Ada silin. Laju betul. Okay, ini gambaran lah. Gambaran macam mana sesuatu aircon tu kita apply dekat sesuatu tempat. Boleh tengok dekat kita ada contohlah macam dalam meeting room ni kita pakai wall mount. Sebab dia punya ruang dia tak besar sangat lah. So kita guna wall mount. Tak pun kita guna ceiling kaset. Alright, ni adalah dia punya floor. Macam mana dia dekat rooftop dia, dekat dalam bilik dia. Okay. Semua clear tak? Ke semua tak faham? Clear, okay. Semua clear lah? Alright. Faham. Clear. Alright. Okay, seterusnya kita pergi kepada water cool package. Alright. Okay, terima kasih yang mana yang menjawab clear tu. Alright. Okay, saya sambung kepada water cool package system. Okay. Dia sama macam kita tengok yang tadi. Dia punya kitaran asas dia. Right. Kita ada indoor, kita ada outdoor. Tapi yang dia berbeza dengan yang tadi sebab yang tadi dia tak sehebat yang ni lah. Okay. Next. Okay, ini adalah dia punya kitaran asas untuk water cool system tadi. Start daripada macam biasa kita ada condenser. Kita akan pergi kepada cooling tower, kita ada makeup water tank dan sebagainya lah. Alright, ini adalah kitaran asas. Macam ni kita dah advance sikit lah dalam bidang aircon. Tapi serba sedikit awak boleh tahulah. Contoh kalau macam ada orang kalau awak contoh awak ambil bidang aircon kan, at least awak dah tengok benda ni, awak dah tahu serba sedikit. Wallahu alam. Okay. Okay, ini adalah working principle dalam bangunan yang kita applykan untuk water cool system. Right, macam tadi kita guna ecosystem kan. Dia berbeza dengan water cool system. Seterusnya kita ada air cool chiller. Ini adalah air cool chiller system. Kalau awak lihat daripada gambar ni, sama juga macam tadi. Yang merah tu kita akan menghasilkan haba, yang biru tu kita akan menghasilkan suhu yang sejuk. Alright. Okay, ini sama juga.
Dia punya kitaran asas lah untuk air cool chiller. Okay, kita ada expansion tank, kita ada chill water pump dan juga kita ada air cool chiller. Okay, ini adalah working principle dalam bangunan kalau kita applykan untuk air cool chiller. Okay, macam mana air cool chiller macam mana dia applykan dalam sesuatu bangunan. Okay, ini adalah kitaran asas lah untuk air cool chiller water system. Okay, macam tadi tak apa, next. Seterusnya kita pergi kepada water cool chiller system. Dia berbeza dengan air cool chiller system tadi. Dia berbeza sikit. Dia nak tak gambar tangkap lah untuk kegunaan pada masa hadapan kan. Tak ada masalah pun, awak boleh Google kan. So ini adalah Alhamdulillah. Okay. Seterusnya kita pergi kepada water cool chiller, dia punya kitaran ni lah. Kita ada water cool chiller, kita ada condenser water pump, kita ada cooling tower, kita ada chill water pump dan juga kita ada expansion tank. Okay, ini working principle untuk water chiller, right? Macam mana kita applykan benda ni dalam bangunan. Alright. So boleh lihat macam mana dia apa nama tu? Dia apa nak cakap? Dia salurkan. Wah, nak fikir ayat salur tu. Dia salurkan dia punya suhu kitaran basic tadi, macam mana dia sedut haba panas jadikan sejuk kitaran dia. Okay, ini adalah dia punya working principle. Alright, so ini gambar yang 3D lah daripada gambar yang tadi. Yang tadi kita boleh lihat basic. Yang ni cara yang sebenar untuk gambaran 3D lah. Dia sama je yang tadi. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada penyelenggaraan sesuatu aircon. Okay, stop ya. Alright, so lepas ni saya akan saya akan tunjuk satu ataupun dua video berkenaan cara-cara kita nak selenggara sesuatu aircon. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, just raise your hand ataupun komen. Right? So mari kita saksikan. Dengar ke? Ke tak dengar?
Saya seorang je yang tak dengar. Tak dengar. Tak dengar. Sekejap kita delay sikit. Biasalah. Ni ada satu kan? Ya Zarif, ada nak cakap apa-apa ke? Tadi dah ada. Tekan play. Okay, untuk unit komponen luar ni pun, kalau seeloknya awak tak nak panggil orang, awak boleh buat sendiri. Okay. Dia mudah je kalau kita tahu step. Okay, itu adalah sebut sedikit berkenaan cara kita membuat penyelenggaraan bagi komponen dalam dan juga komponen luar. Okay. So lepas ni kalau awak dah tahu step, awak tak payah nak upah-upah orang dah. So awak dah tahu cara-cara kita nak servis. Okay. So saya open pada sesiapa yang ada pertanyaan berkenaan penunjuk bekuan ataupun aircon. Ada siapa nak tanya ke? Tak ada. Awak memang tak ada bang? Belum ada, okey. Okey, seterusnya saya akan paskan kepada Saya. kepada awak. Renai. Awak buat quizzes lah. Ya, saya handle quiz this dapat. So, saya serahkan majlis ni kepada saudara Daryl. Sekejap Boleh. Okey, selamat petang semua. Aku bercakap gila.
Okey, minta maaf sedikit gangguan. Okey, saat nama saya Darren Ising, saya akan conduct untuk quizzes hari ini. So, kalau semua nampak tu adalah code quizzes tu, so boleh masuk ke dalam. Jom, kita join ramai. Siapa Dalam yang dapat hadiah tak? itu boleh minta MC lah. MC MC. Boleh. MC lah, MC. Siapa MC tadi? Nur Azlin dengan Ghafur Ya, betul lah tu. Minta je banyak-banyak. Tak adalah. Boleh. So boleh join Apis. Ni ada 10 soalan je. Soalan simple. Kod lah simple. 10 je? Menguji. Sikit je. 10 lah. Kalau beri exam 40 soalan cukup ke? Adalah ni soalan simple 10 untuk menguji kefahaman awak tentang pengajaran Tuan Harith tadi. Okey. Adik-adik boleh join tau quizzes ni. Kita meriahkan quizzes kita. Jom kita masuk ramai. Cepat. Masuk lah. Jom. Ada hadiah Ada. MC beri. Ada link tak? Awak pergi dekat Google, awak type je quizzes, awak masukkan nombor ni. Nak link je apa? Tak apa, kita sediakan link, jangan risau. Hantar link. Okay, Boboy. Adakah anda bersedia? Siapa saya? Push, Red Scorpion. Kod dia 138299. Hakim Stop Adrina. Siapa saya? Saya pun tidak tahu siapa saya. Abang sayang. Saya pun sayang abang. Okay, 18 orang. Join. Dalam pukul 2, pukul 3 ada 7. Cukup pukul 3 boleh start Boleh. Tipu lentik. Lentik. Okay. Ada lagi. Dalam pukul 3 kita dah start Setakat ni 23 orang join. 25 8. Ada lagi. 23. Ada hadiah tau. MC beri. Okay, 2 minit lagi. Ada yang nak masuk lagi? Kalau tak ada, boleh proceed ni. Okay, boleh proceed. Boleh proceed Boleh. Okay. Boboy mendahului dengan 1 mata. 930 mata. Shy
mendahului dengan 940 mata. Imran Baby mendahului dengan 1790 mata. Oh, abang sayang pun sayang abang, 2200 mata. Imran Baby 3670 mata. Siapa saya? Saya pun tidak tahu. Abang sayang. Adakah abang telah mengejar Imran Baby dengan 4337 mata? Saat ini abang sayang telah mendahului. Adakah Imran Baby akan mengejar? Oh, tidak. Red Scorpion. Boboy telah melompat ke rank ketiga. Oh, turun. Oh, naik balik rank ketiga. Oh, Imran Baby. Salah lagi. Abang sayang. Setakat ni abang sayang sedang mendahului dengan 6512. Adakah Imran Baby akan mengejar abang sayang? Oh, tidak pasti. Kita akan tunggu sebentar lagi. Okey, Boboy mendahului. Bukan mendahului. Naik ke tempat ketiga dengan 5,000 mata. Oh, senyuman itu naik ke tempat ketiga dengan 5,035 mata. Oh, Imran Baby lekat pada tempat kedua dan senyumanmu dengan 5,785 mata. Siapakah dapat menandingi abang sayangku ini dengan 9,182 mata? Nurdini 7 streak dengan 6,030 mata. Pura Kencana. Oh, senyumanmu itu naik ke tempat kedua dengan 6,385 mata. Hancur satu kali. Oh, Pura Kencana. Okey, kita sedang menanti Nurdini dengan 7 win streak dengan 6,030 mata. Adakah beliau mampu menandingi abangku sayang? Oh, hebatnya Nurdini. Beliau telah mendapat tempat kedua dengan 8 win streak. Adakah ia mampu melepasi abangku sayang dengan 9,182 mata? Oh, balabak dekat tempat 12. Okey, Nurdini 8 win streak. Siapa abang sayang ni Tahu lah dia. Itu saya tidak pasti, tapi abang sayang sedang mendahului dengan 9,182 mata. Dah habis dah? Tak tahu sebab Nurdini ini macam boleh mendahului abangku sayang ini. Kalau dia menang, Adakah saya bagi hadiah. satu Jangan risau. soalan je lagi. Kalau Kalau Nanti dia ni dapat nanti lah. tuntut tau dengan Harik. Harik cakap Boleh, kalau jangan risau. menang dia bagi hadiah. Sila tinggalkan nombor akaun boleh bagi lagi. Dari back in. Nurdini, adakah anda masih Nurdini di sini? menang lah. Kalau abang saya menang, tak apa dia lelaki dia. Adakah Nurdini akan mendahului?
Okey. Dah boleh end ke Nurdini? Kita lag. Nurdini masih menjawab ke? Satu soalan je lagi. Tunggu sekejap. Kalau dia betul, abangku sayang. Tunggu seminit lagi. Seorang ke? Nurdini. Ke dia start. Ke dia jam. 8 win streak. Kalau end macam sayang. Kita count down. 10. 9 8 7 6 5. 4 3 1. So terima kasih kepada pemenang. Asal kenapa nama-nama dia lain? Mana abangku sayang? Adakah Ai, Ai ni plot twist ni. Mana abang? Lain, alamak. Adakah internet? So, terima kasih kepada pemenang. Liana Azwani siapa Boleh munculkan diri ke tak? Boleh. Nanti saya nombor akaun dekat ni Sekejap okey. Okey, terima kasih kepada sesiapa yang join quizzes tadi. Abangku sayang, I love you too. Okay, terima kasih. Saya akan pass balik kepada MC kita Nur Azlin Zahirin. Okay, terima kasih semua. Terima kasih diucapkan kepada saudara Harith Daniel dan juga Darren Naising di atas penerangan dan kuisis yang begitu jelas mengenai penyamanan udara dan penyejuk bekuan. Kita meneruskan lagi program ini dengan menjemput saudari Nur Hijratul Sofia binti Abdul Karim untuk slot kedua iaitu Kenali Mesin Hadapi Industri. Dengan ini mempersilakan. Hai, Assalamualaikum semua dan selamat petang. Okey, saya student dari Fakulti FPTV di UTHM. So saya kat sini nak terang apa itu kos pemisinan kos pemisinan ni salah satu daripada kos yang ada di FPTV lah dengan kod dia BBA. So petang ni kecil kita main game tu, kita ada link. Cuma semua masuk link, kita main link lagi. Okay. Jom ramai-ramai kita join dulu. Ada keluar tak link? Okay, isi nama dulu. Wah, ada lagi abangku tak sayang pula. Okay. Join masuk dulu ramai-ramai. Yang petang ni. Kat sini hujan tau. Hujan lebat. So, join lagi.
Macam, ada lagi tak nak join? Ada lagi tak nak join? Okay. Bagaimanakah mood anda hari ni? Lukis sikit emoji hari ni. Buat senyum ke? Rasa mengantuk ke? Oh, semua rasa happy lah ni. Lukis apa tu? Mood semua happy hari ni. Ngantuk ada. Abangku tak sayang. Kenapa tu? Feeling love. Yuk. Okay. Pernah dengar tak pemisinan ni semua? Pernah dengar kat mana? Cuba jawab. Dekat ni. Tak pernah. Tak pernah. Nasi bujang pernah. Si macam pernah. Pernah. Eh, okay lah, ada yang jawab pernah dengar dengan tak pernah dengar. So, kita terus. Pada awal-awal ni, apa pendapat kamu semua tentang pemisinan am? Boleh nampak tak? Apa itu pemisinan am? Dia berkaitan dengan apa? So, boleh jawab kat situ. Mesin, betul. Berkaitan dengan mesin. Of course, berkaitan dengan mesin. Mesin je. Lagi siapa jawab? Buat mesin kod. Okey. Reka bentuk. Betul juga. Berkaitan dengan mesin. Mempermudahkan hasil kerja. Betul. Berkaitan dengan mesin. Ada mesin. Tak tahulah. Agak suka. Okey, banyak mesin. Ada lagi tak jawapan ni? Ilmu basic pasal mesin. Semuanya pasal mesin sebab dia berkaitan pemisinan arm. Semua mesin. Okey. So, saya akan tunjukkan satu video berkaitan pemisinan arm tu apa. So, selamat menonton. Sekejap.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Sofia minta tutup mic. Okey, lagu tadi Jedak Jeduk ya. Okey, untuk bagi pemisinan ni bidangnya sangat meluas dalam industri. Antaranya korang boleh jadi technician, boleh jadi engineer, boleh jadi designer. Okey, untuk yang basic bagi dalam Fakulti Pendidikan Teknologi Vocational ni iaitu FPTPD UTHM. Korang boleh tengok alat yang alat yang diberi guna kepada pelajar. Alat-alat tersebut seperti ni contoh gambar adalah mesin larik. Mesin larik ni kalau ikutkan dalam industri di luar banyak yang menggunakan mesin larik. Contohnya macam kedai foundry. Kedai foundry ni kalau ikutkan dia membuat macam bahasa mudah orang cakap potong blok, macam buat bentuk besi, lepas tu buat bearing, macam tu. Jadi dia orang akan custom benda-benda tersebut. Kalau produk yang sedia ada ni tak dapat memenuhi pelanggan lah, cita rasa pelanggan. So dari situ kita boleh dapat bayangkan betapa TVET ni betul-betul memerlukan orang macam ni untuk memasarkan produk mereka. Sedangkan ada yang produk dapat memenuhi pelanggan, ada yang tidak. Jadi ia juga boleh dikatakan satu bisnes yang baru yang menguntungkan pada yang buka kedai foundry. Okay, next. Okay, yang ini adalah mesin kisar. Mesin kisar ni dia berfungsi untuk mengisar, untuk meratakan permukaan pada pelat besi. Jadi kalau awak boleh tengok, Sofia boleh main tak video sikit? Kalau awak boleh tengok mesin tu dengan orang, mesin tu lagi besar daripada orang tu. Silap boleh tertindan orang tu. Tapi kegunaan dia kalau ikutkan betul-betul memang berfungsi untuk meratakan besi, permukaan besi. Ini juga bolehlah satu
satu perniagaan yang banyak dilakukan di luar, iaitu di kedai foundry. Okay, next. Banyak alat yang ada dekat Fakulti Pendidikan Teknologi Vocational ni. Okay, yang ini adalah EDM. Dalam bahasa muda EDM iaitu Electric Density Machine. Okay, EDM ni adalah untuk menghasilkan satu produk yang ada mempunyai permukaan. Okay, yang ini adalah bagi produk yang melakukan pemotongan pada plat besi, iaitu contoh kalau korang nak tengok kan macam keychain kan. Keychain yang kita orang buat adalah daripada mesin ni. So dia untuk pemotongan keychain pada plat besi tu kita orang menggunakan wire kuprum. Wire kuprum ni sehalus-halus benang, iaitu lebih kurang diameter dia 0.25. Okey, produk yang kami buat ni kejap saya ambil. Okey, contoh produk ini. Korang nampak? Okey, contoh produk ni. Okey, produk ni kita orang adalah pelik besi dan kita orang potong dia untuk jadi bentuk daun. Nampak tak? Kalau nampak angkat tangan. Ke saya short seorang ni. Okey, terima kasih. Okey, untuk yang perkara yang utama untuk masuk bengkel adalah tentang keselamatan. Okey, untuk keselamatan yang pertama, awak boleh tengok kita orang sebagai pelajar mahasiswa UTHM memang wajib untuk memakai baju jaket keselamatan ketika di dalam bengkel ya. Kasut keselamatan dan seluar yang boleh dikatakan seluar jean lah yang berdenim untuk mengelakkan seluar koyak apabila melakukan aktiviti kerja. Okey, awak boleh tengoklah seluar denim atau seluar jean. Okey, ini baju keselamatan yang diberi oleh pada pelajar lah. Okey, untuk keselamatan pelajar lelaki mestilah berambut pendek dan pelajar perempuan harusnya tie-in tudung ya. Okey, next. Itemnya tu. Okey, cara penggunaan. Okey, ini adalah mesin larik. Mesin larik ni lebih kepada fokus untuk penggunaan produk yang menggunakan bentuk silinder. Jadi untuk bentuk silinder kita orang diberi satu tugas untuk menghasilkan produk yang cantik menggunakan besi tersebut dan kita orang menggunakan mesin larik ini untuk membentukkan produk tersebut. Okey, next. Insert bukan abang ni. Okey, ini adalah tenaga kemahiran yang diberi oleh UTHM kepada pelajar, kepada mahasiswa lah. Okey, ini contoh ya yang digunakan oleh abang ni. Okey, ini adalah mesin larik, iaitu fungsi dia untuk membuat lurah ataupun untuk membuat permukaan rata kepada produk. Okey, ini adalah stok jap. Okey, ini adalah produk yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar pemisinan am. Kalau awak boleh tengok, ini semua kita orang buat handmade, iaitu menggunakan mesin larik saja. Bukannya menggunakan set-set komputer terus jalan. Tak. Kita orang just jalankan menggunakan mesin yang adik-adik tengok tadilah. Ini adalah contoh kincir angin. Kita orang ada tu stamping. Okey, stop ya. Okey, ni ada juga yang itu biar kejap je ya. Relax. Tak, yang balik tadi. Okey, yang adik-adik boleh tengok, ni adalah serika yang klasik yang lama yang kita guna arang dulu ni.
Okey, yang kedua adalah masjid yang dibina oleh pelajar pemisinan. Yang ketiga adalah kereta api, yang keempat adalah logo UTHM lah. Okey, produk ini kalau selalunya kita orang akan berikan hadiah kepada Tengku Mahkota Johor lah. So TMJ akan datang ke Konvo, kita orang akan prepare untuk produk yang akan dijadikan sebagai hadiah kepada TMJ. Kita orang nak buktikan kata seburuk-buruk besi pun boleh menghasilkan satu produk yang cantik dan boleh bagi hadiah kepada orang yang terhormat lah. Okey, macam ni kita ada piala, dumbbell, atau kereta api, lepas tu ada KLCC yang kita orang buat sendiri. Okey, next. Okey, ini adalah produk stamping machine, iaitu untuk stamp machine, stamp produk. Okey, next. Okey, kerjaya di industri. Kalau awak boleh tengok macam-macam kerjaya yang dapat perolehi dekat industri seperti komputer CNC lah. Okey, ini adalah macam saya cakap tadi, produk stamping, iaitu stamping handphone. Stamping untuk membuat body handphone. Awak tengok mesin macam ni, kita orang ada belajar juga mesin macam ni. So kita orang akan membuat coding untuk melakukan produk-produk, dan produk tersebut akan dipasarkan di luar lah. Ini adalah mesin kisar ya. Ini kalau adik-adik semua yang masuk ke UTHM memang akan belajar pasal ini. 3D printing, mesin kisar, mesin besar, mesin kecil, semua akan jadi belajar. Percikan besi tu panas, sebab tu kita provide sekali dengan Google. Lepas tu kadang-kadang ada yang kena pakai apron, sebab tu kadang-kadang ada yang pakai baju bengkel. Baju bengkel tu untuk protect kita daripada bahayanya tatal besi tersebut. Red Scorpion. Kita orang juga ada juga yang praktis buat skru. Macam saya cakap tadi, skru custom, skru barrel custom, kita orang juga buat juga. Washer custom pun kita orang buat juga untuk motor. Okey, ni tengok, ini adalah topi ni lah, topi cycle. Projek-projek macam ni juga, macam kita orang yang budak-budak lelaki main motor kan, ada juga buat yang sport rim, forge rim tu kan. Itulah sebab benda ni mahal. Sebab awak tengok forge rim ni. Ini untuk rim kereta. Kalau motor pun ada juga, untuk memperhatikan lagi, korang kena ambil SKM lah, untuk lebih tinggi lagi korang punya kemahiran. So kalau korang ambil SKM ni, korang boleh buat macam sport rim kereta, sport rim motor, praktis macam tu. So lagi untuk meningkatkan lagi kemahiran korang lah, kalau korang betul-betul minat untuk masuk ke UTHM. Okay, next. Okay, ni adalah SolidWorks lah. Kita orang akan design dulu dalam komputer, baru transfer masuk dalam mesin. Industri ni besar tau. Boleh buat macam-macam produk untuk pelanggan. Okey, setakat itu saja. Terima kasih. Betul lah orang kata tak kenal maka tak cinta. Kalau dah kenal bertambah-tambah cinta. Terima kasih kepada saudari Nur Hijratul Sofia dan juga saudara Muhammad Hafiz kerana membuat kami jatuh cinta tentang pemesanan. Baiklah, kenyamanan udara sudah, pemesanan ampun sudah. Ayuh kita beralih pula kepada slot ketiga, iaitu Drokai Dunia Elektrik.
Majlis dengan ini mempersilakan saudara Muhammad Hidayat bin Ruslan untuk meneruskan program. Majlis mempersilakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih kepada para peserta dan juga para moderator yang dikasihi sekalian. Okey, so sekarang kita beralih pula kepada terokai dunia elektrik yang akan dipersembahkan oleh kami pelajar BBE iaitu elektrik dan elektronik. Sekejap So saya present dulu sekejap. Okey, so terokai dunia elektrik yang akan dipersembahkan oleh pelajar Fakulti Pendidikan Teknik dan Vokasional BBE untuk Universiti Tun Hussein On Malaysia. Okay. So ini merupakan crewmate saya. Ini saya Hidayat Ruslan, Hakimi Razak, Sabrina Isa dan juga Hadirah Hassan. Okay, next. Kita akan terangkan dulu pasal keselamatan penggunaan alat elektrik. Okay. So apa yang saya tunjuk ni ialah bengkel elektrik di mana bengkel elektrik ni ialah tempat pelajar untuk menjalankan aktiviti amali. Okey, keselamatan ketika berada di bengkel elektrik ada 4 aspek iaitu pemakaian, kawasan tempat kerja, ketika membuat pendawaian dan pemasangan elektrik dan juga ketika menggunakan alatan elektrik. Okey, first kita akan bincang dulu pasal keselamatan dalam pemakaian di bengkel elektrik. Okey, bengkel mestilah mempunyai susunan atur yang baik bagi membolehkan kerja dijalankan dengan baik dan lancar. Okey, next. Bengkel mestilah mendapat cahaya yang mencukupi dan sistem pengudaraan yang baik bagi memastikan kerja yang dilakukan tidak menghadapi sebarang masalah. Okey, lepas tu pemakaian juga harus dititik beratkan. Pakaian harus longgar, rambut harus pendek dan kemas. Barang kemas seperti jam, gelang dan juga cincin harus disimpan. Lepas tu kena memakai pakaian keselamatan seperti boot, sarung tangan dan juga goggle. Okey. Yang terdapat di sini ialah contoh pemakaian yang baik di bengkel elektrik. So kita nampak di sini dia pakai pakaian keselamatan macam topi, lepas tu sarung tangan, kasut tak nampak Okey, so pakaian longgar macam jaket dia ni dengan seluar ni dia longgar. Okey, next. Kita cerita pula pasal kawasan tempat kerja. Okey, kawasan tempat kerja ni haruslah bersih dan juga kemas. Lepas tu tiada makanan atau minuman dibawa. Minuman ni tak boleh bawa sebab air kan adalah konduktor elektrik yang baik. So tak nak berlaku kemalangan seperti renjatan elektrik ke apa-apa kan. Okay, next. Kawasan kerja perlulah mempunyai pencahayaan yang cukup. Lepas tu semua peralatan elektrik yang digunakan perlulah diletakkan di tempat yang betul. Hal ini semua penting bagi mengelakkan kemalangan seperti kejutan elektrik. Okay. Next kita cerita pula pasal keselamatan ketika pendawaian elektrik. Okey, first yang kita kena titik beratkan ialah periksa dahulu alatan elektrik tersebut sama ada dalam keadaan baik ataupun tidak. Next kena pakai sarung tangan. Pakai sarung tangan ni penting sebab sarung tangan ni ialah penebat elektrik yang baik supaya elektrik tak dapat mengalir dalam badan kita. Okay, next. Pastikan tangan dan kawasan tempat kerja tidak basah. Macam apa yang saya cakap tadi, air ni ialah konduktor elektrik yang baik. Okay, next. Fokus dan tidak bermain-main ketika membuat pendawaian. Takut salah dalam membuat pemasangan kekutuban. Untuk elektrik ni ada 3 kutub iaitu live, neutral dan earth. Okay, lepas tu periksa semula pendawaian sebelum menguji litar. Okay, next. Keselamatan ketika menggunakan alat elektrik. Gambar kat sini semua adalah contoh-contoh peralatan elektrik. Kalau macam ni ialah multimeter. Ini screwdriver. Screwdriver ni ada 2. Ada yang cordless dan juga yang pakai wayar. Okay, next ni pemotong kayu dan ini juga gergaji kayu. Okay. Kita akan cerita pula pasal keselamatan ketika menggunakan alat elektrik ni. Okay. Peralatan perlu disimpan di tempat yang betul. Mudah untuk mencarinya apabila diperlukan. Kita juga perlu memastikan peralatan berada dalam keadaan yang baik. Kita juga perlu menggunakan peralatan yang betul semasa melakukan kerja. Jangan menggunakan peralatan yang rosak ataupun alat yang telah diubah suai. Jangan menggunakan peralatan tanpa mengetahui cara untuk menggunakannya.
Okey. Next kita cerita pula pasal bahaya elektrik. Kalau kita tak mematuhi peraturan apa yang saya cerita tadi, benda-benda ni akan berlaku. Okey, first and foremost, benda yang paling common terjadilah kalau buat kerja elektrik ni ialah renjatan elektrik. Okey, renjatan elektrik ni berlaku disebabkan oleh pengaliran arus elektrik dengan dengan kadar tertentu ke dalam tubuh manusia. So, renjatan elektrik ni dapat menyebabkan kehilangan kawalan otot dan juga yang paling serius ialah kematian. Okey, next kita pula pasal sebab yang kedua, iaitu melecur. Melecur ni pun boleh terjadi terutamanya ketika membuat kerja elektronik seperti soldering. Kalau kerja elektrik ni ketika memotong besi yang panas. Okey, melecur ni dapat terjadi apabila terkena benda yang panas seperti besi panas ataupun air yang panas. Okey, melecur ni dapat menyebabkan kecederaan pada kulit dan dalam tubuh. Okey, antara bahaya elektrik yang ketiga ialah kebakaran. Kebakaran ni dapat terjadi apabila kerosakan penebat, kegagalan sistem pembumian untuk berfungsi. Okey, sistem pembumian ni berfungsi untuk mengalihkan arus yang terlebih daripada output tu terus ke bumi. Okey, antara punca kebakaran juga ialah litar pintas. Litar pintas ni dapat terjadi apabila terlalu banyak beban yang bergantung pada satu output. Okey, antara kesan-kesan kebakaran ni ialah dapat menyebabkan kehilangan harta benda dan juga nyawa. Okey. Semua ada lagi ya? Ada. Ada. So harap fokus lah sebab lepas ni ada quiz. So nanti ada pemenang rugi lah kalau tak fokus. Okey. So kita cerita pula pasal sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Okey. Sumber tenaga yang boleh diperbaharui ini merupakan tenaga yang dijanakan daripada sumber-sumber jadi secara berterusan. Contohnya tenaga yang berasal dari sumber daya alam seperti sinar matahari, angin, hujan, pasang surut dan juga panas bumi. Penggunaan tenaga boleh diperbaharui ini dapat memberikan peluang pekerjaan yang luas dalam bidang berkaitan dengan teknologi berasaskan tenaga boleh baharu seperti jurutera solar ataupun jurutera elektrik. Okey, ni adalah contoh-contoh sumber tenaga yang boleh diperbaharui. First, angin. Kalau angin ni dia akan pakai kinci angin. Kalau hidroelektrik ni dia akan pakai empangan. So sumber tenaga hidroelektrik ni adalah sumber tenaga yang boleh dikatakan paling besar kat Malaysia. Penyumbang tenaga elektrik yang terbesar di Malaysia. Okey, next ialah solar. Solar ni kalau nampak dia pakai panel solar tu. Kalau geothermal ni dia pakai thermal energy daripada kerak bumi. Lepas tu biogesim. Biogesim ni dia pakai tenaga daripada najis-najis haiwan. Okey, first kita akan cerita dulu pasal tenaga hidroelektrik. Okey, bila tengok hidro ni maksud dia ialah air. Okey, air. And then elektrik. Okey. Kita akan cerita pasal fungsi setiap bahagian dekat empangan tu. Okey, macam tadi takungan air tu berfungsi sebagai sumber utama. Okey, kat sini takungan air tu. And then empangan ni akan mengumpul air daripada hujan maupun tahsiat atas sungai. Lepas tu turbin ni akan berlakunya pergerakan mekanikal hasil daripada pergerakan air. So turbin ni akan terletak dekat sini. So bila air turun, air ni daya arus air tu akan menggerakkan turbin. And then bila turbin bergerak, dia akan menggerakkan generator. So generator ni lah yang akan menghasilkan tenaga elektrik. So pengubah ataupun nama Inggeris dia transformer akan meningkatkan keluaran tenaga elektrik. So dia akan pakai transformer injak naik. So transformer injak naik ni ia akan menaikkan voltage elektrik. So yang terakhir ialah pencawang. Pencawang ni lah yang akan mengagihkan tenaga elektrik. Okey, macam ni lah operasi hidroelektrik. So air ni akan turun ke sini, dia akan memusingkan turbin. Dan turbin ni pula akan pergi ke tenaga daripada turbin ni akan pergi ke generator. So generator ni lah akan mengalihkan arus elektrik ke transformer.
So transformer ni akan menaikkan voltage elektrik terus ke pecawang elektrik dan terus kepada rumah ataupun industri. Okay, next kita cerita pula pasal penyumbang tenaga elektrik kedua terbesar dekat Malaysia iaitu tenaga solar. Okay. So ini adalah panel solar. So panel solar ni akan menyerap tenaga daripada cahaya matahari. Okey, kita akan cerita pasal fungsi setiap bahagian untuk tenaga solar. Okey, cahaya matahari ni ialah sumber utama untuk tenaga solar. Panel solar ni yang ni ataupun nama dia PV cell. PV cell ni akan menerima tenaga cahaya dan juga menukarkan kepada tenaga elektrik. Lepas tu bila dah terima tenaga daripada PV cell ni, dia akan terus kepada inverter. Inverter ni akan menukarkan arus terus kepada arus ulang-alik. So lepas tu dia akan pergi pula kepada bateri. Bateri ni function dia untuk menyimpan tenaga elektrik dan terus kepada pencawang ataupun rumah untuk mengalirkan tenaga elektrik. So macam dia ada punya carta alur tenaga dia untuk teruskan ni. Cahaya matahari akan pergi ke panel solar and then panel solar ni akan pergi kepada inverter. So inverter ni akan pergi kepada bateri dan terus kepada ni. Terus kepada pecawang ataupun rumah terus. So next kita akan cerita pasal tenaga angin. Dekat Malaysia ni tak tahulah ada ke tak kan. Tapi mostly dia akan digunakan dekat Europe macam Belanda, Austria gitu kan. Okay. So fungsi setiap bahagian untuk tenaga angin ni. Okey, angin ni sebagai sumber utama untuk tenaga angin ni. Okey, kincir angin ni, ini kipas ni kan. Akan menukarkan tenaga angin kepada elektrik. Lepas tu dia akan pergi kepada komputer kawalan untuk mengawal keadaan dari jarak jauh. So benda ni tak akan bergerak begitu saja, dia akan ada kawalan dia daripada jauh. Lepas tu tenaga elektrik yang terhasil daripada kincir angin ni akan pergi kepada pecawang untuk mengalirkan tenaga elektrik. So inilah dia punya carta alur untuk tenaga elektrik. Ni tenaga angin. Semua faham Ke ngantuk lah? Faham. Okay. Faham. Okay. Okay, so kita cerita pula pasal tenaga geotermal. Macam saya cakap tadi, tenaga geotermal ni thermal energy yang terhasil daripada kerak bumi. Okay, kita akan cerita pula pasal fungsi setiap bahagian untuk geotermal. Macam saya cakap tadi, tenaga ni terhasil daripada kerak bumi, so dia terhasil daripada bawah tanah lah. So wap air panas dan air dari bawah tanah ni sebagai sumber utama untuk geotermal ni. Lepas tu pump ni berfungsi untuk mendapatkan wap panas daripada bawah tanah. Lepas tu dia akan pergi ke turbin untuk menghasilkan tenaga elektrik dan terus kepada pecawang untuk mengalirkan tenaga elektrik. So macam inilah carta alur untuk tenaga geotermal. Okay, next ialah tenaga biogesim. Tenaga yang terhasil daripada natural punya barang and macam najis haiwan, pokok-pokok yang mati gitu. Okey, ni fungsi setiap bahagian untuk biogesim. So sisa makanan ataupun tumbuhan sebagai sumber utama. Lepas tu dia akan melalui proses pembakaran untuk menghasilkan wap yang bertekanan tinggi. So wap ni akan memusingkan turbin. So turbin ni akan menghasilkan tenaga elektrik dan terus kepada pecawang untuk mengalirkan tenaga elektrik. So ni ada video, so boleh tonton juga.
Okey. Itu je video untuk apa, biogisim. Next. Ini adalah contoh-contoh biogisim. Seperti pokok, crops ni macam apa, sisa makanan, cabbage, landfill gas dan juga alcohol fuels. Okay, next. Ialah keuntungan tenaga boleh diperbaharui ini adalah semakin meningkat setiap hari dan teknologi kecekapan tenaga menjadikan pertaruhan untuk tenaga alternatif lebih menarik. So, kita akan cerita pasal cara tenaga elektrik diagihkan kepada rumah dan industri. Okey. Tak dengar lah. Ada suara tak? Tak dengar? Tak dengar. Suara dia tak ada. Serius lah. Sekejap. Ya dengar tak? Dengar tak? Tak dengar. Tak dengar juga? Kurang dengar. Kuatkan sikit. Sekejap Kita try laptopnya. Sekejap Saya try present bahagian video. Dengar tak? Dengar.
Okey, itu adalah berkenaan dengan cara tenaga elektrik diagihkan kepada rumah dan industri. Okay, semua boleh nampak kan macam mana cara elektrik diagihkan? Nampak. Okay, baiklah. Jadi kat sini kita nampaklah macam mana dekat tenaga elektrik dia ada banyak sumber sebenarnya, tapi yang ni sumber tenaga yang tidak diperbaharui ada lima jenis. Solar, tenaga solar, tenaga hidroelektrik, biogeosim, dan lagi dua tu. Okey, seterusnya saya akan bentangkan berkenaan dengan fizik. Diminta Muhammad Kimi teruskan dengan kuisis. Okay. Sekejap Wait a second. Wait Aku buka mic. Okay. Copy link. Okay. Okay, korang boleh masuk dulu dekat quiz tu. Jangan risau, ini pun ada pemenang juga 1 sampai 3. Jadi kita boleh jawab santai-santai je. Boleh masuk kat quizzes tu. Jangan saya share screen. Window. Share. Okay. Oh, ada nama lebih kurang Cuma saya Q DK. Lagi? Sambil-sambil orang masuk ni, saya nak explain sikit lah untuk quiz ni. Dia ada tempoh tau, masa dia tau. Certain soalan ada 30 second, certain soalan ada 40 second. Depend on kesukaran soalan tu dan juga panjang soalan tu lah. Kalau awak tak dapat jawab dalam masa tempoh yang dia dah tetapkan, baru kena reject Macam mana? Redor lah. Kalau awak tak dapat jawab dalam tempoh yang tetapkan tu, means like soalan tu kosong lah. Awak tak dapat markah lah. Means like 0 lah.
Lepas tu dia ada pilihan tau. Pilihan tu dia sekali pilih je. Kalau awak tekan awak pilih yang tu, itulah awak punya pilihan. So dalam kita nak buat pilihan ni, kita kena buat pilihan yang betul lah. Hidup pun kita diberi pilihan sama ada kita nak pilih jalan yang lurus ataupun jalan yang bengkok-bengkok. Okay, jadi nak buat pilihan tu betul-betul. Macam nak pilih partner pun kena betul-betul. Kalau tak, kena reject lah macam ni. Baru kena reject. So slow-slow lah kita nak ni. Ada lagi? 17 orang. Manis-manis. Tak pun nanti cek baru. Saya Nurdini, Adiana, Liana Hazwani. Ni kuis ni campur dengan yang mesin tadi and yang tadi yang apa Hidayat dia baru bentang tadi tu. So dia sekalikan lah. Ada 20 soalan kalau saya tak silap. Jadi slow-slow je, take your time. Ada lagi ke? Ada kelas? Okay, kita start lah macam tu. Okay, let's go. Skip. Merupakan peluang kerja industri. Okay. Si Comel belum jawab lagi. Kita tunggu si Comel Liana Hazwani. Time's up. Okay, kita pergi next question. Okay, tak apa. Ini nanti ujung-ujung kita tengok nanti. Pakai barang kemas. Okay, first question view. Okay. Kurangkan gaji menggembirakan bos, merosakkan mesin. Okay. Five second left. Okay. Next question. BBA pemesanan, kimpalan, penyamanan, catering. Amai jawab pemesanan Okay. Next question. Okay. Ni yang tadi ni, mesin. Mesin larik, mesin kompresor. 10 second. Time's up. Okay, kita pergi next question. Okay, kita tengok dia punya leaderboard lah sekarang. Siapa yang nombor 1 sekarang? Si Comel Putri. Oh, perempuan dua-dua kat atas. Perempuan dua-dua kat atas. Okay.
Panjang soalan ni. Keselamatan aspek apa? 20 second. Slow-slow je boleh. Fikir-fikir dulu. Abangku tak sayang. 10 second. Okay, next question Maintain si Comel. Oh, Hafiz. Okay, nampaklah lelaki nombor 3 tu ada saingan lah. Okay, nice. Ketika dalam bengkel, kita seharusnya memakai jam tangan supaya mendapati masa. Rambut harus tak dibiarkan tanpa mengikat, memakai safety shoes, memakai baju yang berlengan panjang. Enam 16 orang tu dah jawab dah. 5 second, 5 saat je lagi. Okay, next. Laju jawab. Oh, patutlah soalan simple je. Patut salah je pun. Ada seorang jawab salah Confident, bagus. Okay, satu lagi. Okay. Siapa yang satu sekarang? Oh, maintain. Oh, Hafiz hilang dah. Oleh Mason. Ini soalan free soalan ni. Soalan bonus ni. Komputer, telefon, batu, kereta. Soalan bonus. Time's up. Okay. Kita pergi next. Okay. Full question. Berapa tahun? Betul ke salah? Kita tengok dia punya chat view. Ada orang jawab salah juga. 3 orang. Betul pun 11 orang. Time's up. Si Comel. Durian nombor 2 dah potong puteri dah. Okay, sustainable. Okay, kita pergi kepada jenis-jenis sumber tenaga yang boleh diperbaharui pula Masuk elektrik sikit tadi. Angin dan solar. Kecuali Next question. Red Scorpion dah naik nombor 4 dah. Cuba untuk mengejar ke tu? Berapakah jenis tenaga yang boleh diperbaharui? Kita tengok jawapan. Oh, tak ada yang jawab 7. 5. Okay. Tujuh, 3. 0. 3 second. Then time's up. Next question. Nombor 3 dah. Betul kejar. Chat view full question. Hydroelectric So kalau hydroelectric ni tadi kita flashback balik lah, ingat balik lah. Kalau hydroelectric ni apa dia punya sumber dia. Oh, sorry. Participant view. Ada lagi 15 second.
Once dah jawab tak boleh ubah jawapan. Jadi pilih betul-betul lah nak jawab tu. Time's up. Okay, next. Nombor 2, betul mengejar Red Scorpion ni. Betul nak menang tu. Pilih pada yang benar bagi semua yang tenaga yang boleh di bawah. Okay, tengok jawapan. Ramai yang jawab A 1, B pun ada, C pun apa. D je tak ada. D je tak ada. D geothermal. Time's up. Next question. Dah nombor 1 dah ke? Oh, belum nombor 1 lagi. Tak dapat lagi. Chat view, full question view. Agar tidak dimarah oleh guru sependapat semua Nice. Next question, time's up. Tak dapat kejar lagi. Fatihah dah naik dah. Nombor 2. Laju. Questions. Oh, dia risau barang rosak, curi, barang berharga kena simpan. Kena tunjuk kita kan kena menunjuk. Kita kan manusia. Astaghfirullahalazim. Okay, jawapan perlu disimpan. Kalau ikutkan jawapan yang benar, itulah berlaku kejahatan tu lah. Next question. Satu, dua, tiga Panjang soalan dia. Agar tidak berlaku letupan, untuk memastikan litar dapat berfungsi, memastikan litar yang dipasang terasa kemas, mudah untuk menjadikan pengujian ke atas litar. Ada 30 saat lagi. Fikir dulu, flashback balik tadi. Santai-santai. 15 saat lagi. Agar tidak berlaku letupan, memastikan litar dapat berfungsi, memastikan litar dipasang sentiasa kemas, memudahkan untuk berada ke atas litar. Okay. Nice. Dia dah buat. Hilang dah ke Red Scorpion? Oh, naik balik nombor 2. Okay. Saya baca bukan. Jangan dalam slot 3. Betul ke salah? Betul ke salah? Ada yang jawab salah juga. Ada betul, ada salah. Next question. Sengit Okay, jadi soalan ni 45 second tempoh masa dia. Jadi kita boleh fikir dulu. Panel solar PV cell berfungsi untuk menerima tenaga. Menukar kepada, so kalau solar tadi, dia terima tenaga apa and dia akan tukar kepada cahaya elektrik, cahaya haba elektrik, cahaya haba elektrik. Tengok jawapan lah. Orang jawab apa? Cahaya elektrik, cahaya apa? Cahaya elektrik, cahaya. Sorry, my bad. Super view. 5 saat lagi lebih kurang. Time's up. Next question dah ujung-ujung dah ni. Sikit je lagi. Apakah jika anda kesan melecur? Ini pun soalan bonus. Masuk ke neraka Barangkali betul insaf orang yang buat soalan ni. Patah hati membawa kepada kanser jantung.
kulit merangsa. Tengok jawapan. Betul lah tu. Okay. So ni last, habis dah. Kita tengok leaderboard. So nombor 1, 2 dan 3 Putri, Nur Fatihah. Alamak Sekejap belum habis lagi lah, ada lagi ke? Ke dah habis dah? Dah habis dah kan? Kita tengok dia punya betul lah tadi pun macam ni juga. Orang lain tu yang menang punya. So yang ni tak apa, nanti cek baru Nur Fatihah dan juga Kimi ni boleh ni lah WhatsApp kat salah pula. Boleh WhatsApp dekat sini. Boleh WhatsApp kat sini. Yang mana menang tu. Nombor 1, 2, 3 tak apa, nanti cek baru Nur Fatihah dan juga Kimi. Biasalah tu dalam hidup kadang kita tak dapat apa yang kita nak. Kita nampak lain, sebenarnya lain yang jadinya. Itulah kehidupan. Okay, jadi itulah dia kuis untuk mesin dan juga elektrik tadi. Yang mana menang tu jangan bangga sangatlah. Kadang kita kat atas, kadang kita dekat bawah. Kita kena bersyukur je lah dengan apa yang kita dapat sekarang ni. InsyaAllah. Okay, jadi saya akan serahkan baliklah kepada MC. Mungkin Azlin. Okay. Seangkatan ribuan terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Hidayat dan rakan-rakan di atas penerangan yang begitu jelas dan amat bermanfaat mengenai bidang elektrik. Berakhirnya aktiviti kuisis tadi, maka selesai sudah perkongsian jom kenali bidang tibat kita pada hari ini. Diingatkan, mohon kepada semua peserta ke ruangan chat box untuk menjawab maklum balas bagi program kita pada hari ini serta mengisi kehadiran untuk kali kedua. Sebelum bersurai, diminta untuk kerjasama dari semua, marilah kita ke sesi bergambar sebagai kenangan untuk kita kelak. Oleh itu, diminta para hadirin untuk membuka kamera bagi memberi laluan kepada sesi bergambar. Jangan lupa berdoalah kita agar aman dan sentosa semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Minta semua peserta buka kamera, kita nak ambil gambar sikit Come on, buka kamera, nak habis lah. Buka kamera. Jangan left lagi, buka kamera dulu. Lagi. Mungkin. Buka kamera, nak ambil gambar.
Mana Pichun? Jangan lupa berdoalah kita agar aman dan sentosa. Semoga kelak kita berjumpa di lain masa. Di lain masa. Buka kamera. Cepat. Diminta semua peserta untuk buka kamera, boleh tak? Semua peserta yang ada dalam ni untuk buka kamera sebab kita ada sesi bergambar. Saya yakin adik-adik semua cantik-cantik, handsome semua kan? Jangan malu-malu buka kamera. Abang-abang, kakak-kakak pun boleh buka kamera. Banyak dari sekolah mana tu? Yang adik-adik ni sekolah dari mana? SMK Aman Jaya. Wow, lagi? SMK Aman Jaya je ke? Batu Lima tak ada Ada Batu Lima. Okay. Okay, semua dah ready? Dara? Okay, saya akan ambil gambar. Okay, dalam kiraan 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Okay, last. 1, 2, 3. Alright. Okay. Merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Ubi manis, ubi keladi, kalau ada ditambah lagi. Sekiranya umur panjang direstui, kita pasti berjumpa lagi. Majlis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua peserta dan hadirin yang sudi meluangkan masa bersama-sama memeriahkan program kita pada hari ini. Sekian saja, salam hormat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih. Nanti kirim salam dekat cikgu korang. Okey, terima kasih. Nanti kirim salam dekat cikgu korang. Okey. Terima kasih. Terima kasih semua sudi meluangkan masa. Terima kasih. Red Scorpion. Pemenang sila PM nama saya. Nama dekat komen. Red Scorpion, saya akan memberi kamu hadiah senyuman yang ikhlas dari hati. Okey. TS ada nak cakap apa ke?